Assalamualaikum. Bertemu dengan saya Cikgu Zayatun daripada SK Kodiang. Hari ini kita akan membincangkan topik Sains tahun 6 iaitu unit 6 mengenai daya. Bagi standard pembelajaran 6.1 daya dan kesannya. Bagi standard pembelajaran pula 6.1.1 menyatakan maksud daya dengan menjalankan aktiviti, menjelas dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti. 6.1.3 menjelaskan pemerhatian tentang daya dan kesannya melalui lakaran TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Apa itu daya? Perhatikan aktiviti yang dilakukan oleh sekumpulan murid tersebut. Adam dan rakan-rakannya bertugas di pusat sumber. Perhatikan aktiviti yang dilakukan. Bagaimanakah buku-buku tersebut boleh disusun dan dialih? Mari sama-sama kita fikirkan. Definisi daya. Daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Apakah daya yang dikenakan untuk melakukan aktiviti yang ditunjukkan dalam gambar? Menutup pintu, membuka pintu, menekan pengepit kertas, membuka komputer riba, menarik zip bekas pensel dan menekan papan kekunci. Daya tarikan ialah tindakan yang menggerakkan sesuatu objek mendekati kita. Contohnya, menutup pintu, menarik zip bekas pensel, dua magnet bar yang sama kutub saling tarik-menarik dan contoh-contoh lain seperti meregang, menarik busur anak panah, mengheret kotak yang berat dan juga menaikkan satu benda yang berat. Manakala bagi daya tolakan ialah daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Contoh aktiviti yang melibatkan daya tolakan ialah membuka pintu, menekan pengepit kertas, menekan papan kekunci, dua magnet bar yang sama kutub saling tolak-menolak dan membuka komputer riba. Dan cikgu juga ada memberi contoh-contoh lain untuk murid-murid perhatikan. Terdapat juga aktiviti yang melibatkan daya tarikan dan daya tolakan dalam masa yang sama. Contohnya, menggergaji kayu, menggosok kain, mendayung sampan, mengepam basikal dan juga menyental lantai yang kotor, melibatkan daya tarikan dan tolakan pada masa yang sama. Apakah kesan daya? Kesan daya tidak dapat dilihat, tapi kesannya boleh diperhatikan dan dirasai. Contohnya, semasa Adam dan Chua berjabat tangan, tangan Adam akan mengenakan daya ke atas tangan Chua. Jadi, daya yang dikenakan tidak dapat dilihat tapi dapat dirasai. Kesan daya terdapat 5. Yang pertama, daya mengubah bentuk objek. Yang kedua, daya mengubah arah gerakan objek. Yang ketiga, daya mengubah kelajuan objek. Yang keempat, daya menggerakkan objek pegun. Dan yang kelima, daya menghentikan objek yang sedang bergerak. Daya mengubah bentuk objek. Contohnya, tiub ubat gigi berubah bentuk apabila ditekan. Tanah liat ditekan untuk menghasilkan pelbagai bentuk pasu bunga. Daya mengubah arah gerakan objek. Contohnya, pemain memukul bulu tangkis ke arah pihak lawan. Yang kedua, pemain menggelecek bola untuk mengawal arah pergerakan bola. Seterusnya, daya mengubah kelajuan objek. Contohnya, penunggang basikal menambah kelajuan melalui daya yang dikenakan ke atas pedal basikal. Seterusnya, daya daripada ombak dapat menambahkan atau mengurangkan kelajuan objek. Seterusnya, daya menggerakkan objek yang pegun. Pekerja menarik troli untuk memindahkan kotak. Dan seterusnya, pin bowling terjatuh selepas dilanggar oleh bola bowling. Dan yang kelima, daya menghentikan objek yang sedang bergerak. Contohnya, daya dapat menghentikan kereta mainan yang sedang bergerak dan bola yang dihalang daripada memasuki gawang gol. Okey, murid-murid sekalian, sesi pembelajaran kita sudah selesai. Untuk uji minda seterusnya. Soalan yang pertama, nyatakan daya yang digunakan untuk menjalankan aktiviti seperti yang berikut. A. Ya, menarik dan menolak. B. Ya, aktiviti menolak troli. Dan C. Ya, betul, menarik penukul. Uji minda 2. Terangkan kesan daya bagi aktiviti yang ditunjukkan dalam gambar. Gambar A.
Ya, daya mengubah bentuk objek. Gambar B. Ya, tepat sekali. Daya mengubah arah objek. Dan gambar C. Ya, betul sekali. Daya menggerakkan objek yang bergun. Jadi anak-anak murid sekalian, selamat belajar dan terima kasih hingga berjumpa lagi di lain topik. Sekian, Assalamualaikum.